Hujan tak boleh turun dengan kuasa dia sendiri, sebab hujan tak ada sebarang kuasa dari segi hakikat. Apabila Allah nak pakaian yang kita jemur kering, maka keringlah pakaian tu. Pakaian tak boleh kering dengan sendirinya. Bila Allah nak kering, baru dia kering. Kalau kata pakaian tu nak kering sendiri, tak boleh. Macam pokok dengan bayang-bayang tadi, kalau bergerak pokok, baru bayang-bayang tu bergerak. Nak kata bayang-bayang bergerak sendiri, tak boleh. Mesti bergerak pokok dulu. Contoh lagi, apabila Allah mahu angin bertiup, angin bergerak dan bertiup, maka bertiuplah Allah. Maka bertiuplah angin. Silap tau. Bukan bertiuplah Allah. Bila Allah dia nak angin bertiup, barulah angin tadi bertiup. Angin tidak boleh bergerak dan tidak boleh bertiup jika Allah tidak menghendakinya. Maksud dia, semua yang berlaku dalam alam ni secara hakikatnya, pada hakikatnya adalah pekerjaan Allah. Baru kita boleh samakan dengan pokok dengan bayang-bayang. Maksud dia, kalau pokok bergerak, barulah bayang-bayang bergerak. Macam kita ni, kalau Allah nak benda tu berlaku, barulah dia berlaku. Kalau Allah nak tangan kita diangkat, barulah tangan terangkat. Jadi dia tak boleh terangkat sendiri. Tu maksud dia. Yang ahli-ahli sufi dia cakap, Tuhan dengan makhluk ni seumpama pokok dengan bayang-bayang. Kalau tak bergerak pokok tu, tak bergeraklah bayang-bayang, sebab bayang-bayang tak ada kuasa. Jadi kalau Allah dia tak buat sebarang kerja tu, tak bergeraklah makhluk. Sebab itulah dikatakan, apabila bergerak pokok yang kita tuju pada Allah tadi, maka bergeraklah bayang-bayangnya, iaitu makhluk. Bayang-bayang pokok, iaitu makhluk, tak boleh bergerak dengan sendirinya. Kemudian orang pertikai, kalaulah ada pokok dan ada bayang-bayang, di mana cahaya dia? Di mana matahari dia? Dari mana datang cahaya ni? Pokok ada. Tiba-tiba ada bayang-bayang. Mana matahari dia? Mustahil ada bayang-bayang kalau tak ada pokok. Ini orang pertikai. Jadi jawapan kita yang pertama, contoh pokok dengan bayang-bayang tadi dibuat hanyalah untuk menghampirkan kepada faham. Tu ulang lagi. Dia bukan contoh yang sebenar, sebab Allah ni dia tak ada sebarang contoh untuk dia. Tak ada sesuatu yang sekufu dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang nak buat contoh, tak boleh. Tak ada yang setara dengan dia. Jadi nak menghampirkan kepada faham bukanlah contoh sebenar. Jawapan yang kedua, yang ada hanya dua. Satu Tuhan, satu makhluk. Satu khalik, satu makhluk. Satu pencipta, satu yang dicipta. Dua aja, dia tak ada tiga benda. Jadi bila kita nak buat contoh, pokok dengan bayang-bayang sajalah. Kalau kita minta pula, di mana pula cahaya dia, matahari dia? Maksud dia ada tiga benda. Mana boleh ada tiga? Yang ada Tuhan dengan makhluk, dua aja. Jadi contoh tu dua aja lah. Pokok dengan bayang-bayang, dua aja. Kita tak payah tanya dah mana matahari, mana dia punya cahaya, mana tanah tempat bayang-bayang nak duduk. Tak ada dah. Dua saja. Kesimpulannya, untuk memahami kitab-kitab ataupun pelajaran-pelajaran tasawuf dan pelajaran kesufian, kita mestilah memahami undang-undang penting dia terlebih dahulu, iaitu setiap contoh yang berkait dengan zat Tuhan tak lain hanyalah untuk menghampirkan kepada faham. Dia tak sama. Kalau orang tu kata Allah dengan makhluk dia seumpama matahari dengan cahayanya, dia tak kata sama. Dia nak menghampirkan kepada faham. Kalau kita faham yang ni, undang-undang ni, selamat. Kita baca kitab-kitab tasawuf, kita tak heran lah. Tahu dah apa yang dia maksud. Dia nak menghampirkan kepada faham. Sekarang masuklah pelajaran hari ini. Muka surat 288. Kita masih lagi dalam pelajaran tanda-tanda ulama akhirat. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ulama dunia ni dia problem. Ulama akhirat ni bagus. Juga di antara tanda-tanda ulama akhirat itu ialah kebanyakan pembahasannya mengenai ilmu yang dikerjakan, apa-apa yang merosakkan amal perbuatan itu, yang mengacau bilaukan hati, yang membangun was-was dan yang mengobarkan kejahatan. Kalau betul orang tu ulama akhirat, dia akan cerita masalah hati. Kalau betul dia tu ulama akhirat, dia akan cerita apa yang akan rosakkan hati dia tadi. Jadi ringkas cakap, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Kalau ulama akhirat,
Dia akan ajar benda-benda ni. Apa benda yang merosakkan amal-amal kita? Apa yang merosakkan semayang kita? Apa yang merosakkan sedekah kita? Apa yang merosakkan haji kita? Semua tu permainan hati. Kalau ulama dunia dia tak cerita. Ulama akhirat dia cerita bab hati. Jadi sifat-sifat mazmumah ni antaranya sifat riak. Kalau betul ulama tu ulama akhirat dan kita pula mengikut ulama akhirat, kita akan belajar macam mana yang dia katakan sifat riak. Kadang-kadang kita tanya orang, orang pun tak tahu. Bila dia tak tahu sifat riak tu macam mana, ada kemungkinan dia dah pun termasuk dalam orang yang riak tadi. Sifat ujub, su'ul zan, ni mendahulukan sangka buruk, cinta akan dunia. Tu contoh-contoh dia. Sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni banyak kita kena kenal. Kalau tak kenal, kita mungkin akan terjerumus ke dalam dia. Kenapa mesti kenal? Sebab sifat-sifat ini dia duduk dekat dengan kita. Macam mana yang dikatakan dekat? Sebab dia daripada hati. Yang nak kata riak tadi, dia keluar dari hati, dekat dengan kita, bukannya jauh. Yang kata ujub tadi, yang kata tamak tadi, yang kata bersangka buruk, yang kata pemarah, yang kata tak zuhud, cintakan dunia, semua datang daripada hati. Jadi dia tu dekat. Bila dia dekat dengan kita, bila-bila masa dia boleh kuasai kita dan kita kena kenal. Kalau tak kenal, bahaya. Kita ambil contoh budak-budak kecil, dia duk nampak mak bapak dia duk minum. Jadi pada anggapan dia, setiap yang tercair tu dia boleh minum. Jadi dia pergi ke dapur, dia nampak minyak masak, dia minum. Sebab dia sangkakan tadi air, macam yang mak bapak dia minum, macam bagi dia minum. Macam mana jadi lagu tu? Sebab dia tak kenal. Dia tak kenal kata yang tu minyak masak tak boleh minum. Bila tak kenal, dia kemungkinan dia akan minum. Begitu juga minyak gas, minyak petrol. Dia dah nampak warna cantik je, bau pun wangi, dia minum. Bila minum, masuk hospital. Begitu juga sabun pun cuci, nampak berbuih cantik je, dia kata ni macam teh tarik, bapak aku minum semalam, dia pun minum, masuk hospital. Begitu juga air yang dah basi. Jadi kalau dia kenal, mak dia bagi tahu, yang ni minyak masak tak boleh minum, yang ni air sabun tak boleh minum, yang ni racun Roundup tak boleh minum. Dia selamat lah. Macam kita tadi lah. Kalau kita tak kenal sifat-sifat mazmumah yang banyak-banyak tu, kita mungkin dah berada dalam tu dah. Mungkin kita selama hari dah pemarah, tapi kita tak perasan. Sebab kita tak belajar. Sebab tu Imam Ghazali cakap, kalau betul ulama dunia, dia akan bincangkan perkara-perkara yang merosakkan hati, iaitu sifat-sifat mazmumah. Contoh dia lagi, budak kecil juga. Contoh budak kecil ni senang. Dia ada banyak barang mainan. Kalau kita tak kenalkan dia dengan binatang-binatang berbahaya, nanti dia ingat yang tu barang mainan. Dia nampak lipan, kalau lipit panjang, besar, merah, cantik untuk berjalan, dia kata ni macam mainan ni, dia pergi pegang. Bila benda tu tertindih, dia akan petik kan? Kalau jengking, penyengat, pacat, tebuan, kalau kita tak kenalkan kat dia, ni bahaya. Bila dia tak kenal, ada kemungkinan dia boleh pegang. Macam sifat mazmumah tadi. Kalau kita tak belajar sifat mazmumah ni apa benda, bila kita tak kenal sifat mazmumah, ada kemungkinan kita dah kenal dah sifat mazmumah tu. Itu pentingnya pembelajaran nak kenal sifat-sifat mazmumah, iaitu benda-benda yang merosakkan hati. Sesungguhnya pokok agama, bahasa Indonesia, pokok ni asas, dasar, akar, benda yang penting dalam agama ni ialah menjaga dari kejahatan itu. Maksud dia nak elak daripada sifat-sifat mazmumah ni. Nak elak kena kenal ya? Itu yang kita nak belajar. Dari itu bermadahlah seorang penyair, aku kenal kejahatan bukan untuk kejahatan. Dia kenal macam mana yang dikatakan riak. Riak ni dia tu macam nak menunjuk-nunjuk. Macam mana yang dikatakan ujub, dia belajar dengan tok guru dia. Ujub ni dia duk rasa dia hebat dah. Macam mana yang dikatakan cinta dunia? Cinta dunia ni dia tak zuhud.